situ. Muka surat berapa tu? Kalau hak Jawi tak apalah, muka surat 14. Kalau yang Jawi ni, kalau hak Rumi tu, Haji tak ada kitab lagi. Kitab matlak tak ada. Tu kitab biru tu. Ya. Nah, tu betul tu. Kitab tu. Muka surat berapa ibu? 26. Jumpa tempat kita baca tu. Muka surat 26. Ini kita baca fiqh dulu. Baik, sekarang kita masih lagi pada perbicaraan kitanya berkaitan dengan bahagian-bahagian air. Yang ialah air hari itu, pengarang kita bagi tahu kepada kita terbahagi dia kepada 4 bagai. Mana 4 bagainya? Yang pertama, maknanya air itu suci pada diri dia. Diri air itu suci, lagi boleh menyucikan bagi hak lain. Itu bahagian yang pertama, kena kepada air mutlak. Air bahagian yang pertama, suci pada diri dia, lagi boleh menyucikan bagi yang lain. Dia ada power untuk menyuci bagi hak lain. Dan kita guna dia pun tidak makruh. Tak makruh kita guna dia. Ini ialah air mutlak. Maka yang keduanya, air itu suci, lagi boleh menyucikan juga. Air tadi tu suci diri dianya dan boleh menyucikan bagi hak lain. Tapi kalau kita guna dia, walaupun dia tu suci, boleh nak menyucikan bagi yang lain. Tapi kalau kita guna dia, makruh pada badan kita. Ni terkait pada badan saja. Untuk buat basuh tak jadi masalah, tak makruh. Makruhnya jika pada badan. Itu suci, ada power untuk menghilangkan najis, boleh nak menyucikan bagi yang lain. Tapi makruh kalau kita guna dia. Ni kena kepada air musyammas. Dan yang ketiga, iaitulah air itu suci pada diri dia. Diri dia tu suci air tersebut, tapi dia tidak boleh nak menyucikan bagi yang lain. Dia tidak ada power untuk menyuci bagi hak lain. Ini kena kepada air mustakmal dan juga air yang berubah, air mutawayyir dia panggil. Itu 3 bahagian. Hak lepas, hak kita belajar pada pertemuan kita, hak lalu. Dah kerana lama dah tinggal, ulang sikitlah. Iaitulah 3 bahagian air yang telah kita hurai pada pertemuan yang lalu. Jadi kita sambung daripada situ. Dan yang keempatnya, yang keempat daripada bahagian-bahagian air tadi. Ini masuk bahagian yang keempat. Dan yang keempatnya, air yang mutanajis. Air mutanajis nama dia. Ini bahagian yang keempat. Apa tu air yang mutanajis? Sebelum tu biar kita dapat beza dulu. Mutanajis dengan najis. Najis tu kena kepada diri sesuatu tu. Diri ain sesuatu tu. Itu dia panggil najis. Kencing, air kencing itu air najis dia panggil, bukan air mutanajis begitu. Air mutanajis ni asalnya suci, asalnya comel. Tu dia panggil mutlak lah, kita kata bersih asalnya. Tiba-tibanya jatuh sesuatu yang najis, ditimpa sesuatu yang najis, lalu tu berubah air hak bersih tadi. Manakala ditimpa atasnya air yang sesuatu yang najis, maka ketika itulah berubahnya nama dia air yang mutanajis. Kalau kata minyak tu cuci, jatuh najis atasnya, jadi minyak yang mutanajis. Kalau kata gulai lah, kita buat masaknya jatuh najis, gulai yang mutanajis. Tu dia panggil mutanajis. Beza dengan najis. Najis tu sesuatu tu najis dah.
Umpama ketulan tahi ke, tu najis. Air kencing tu najis. Adapun air yang mutanajis, sesuatu tu cuci asalnya, tiba-tibanya jatuh air najis ke dalamnya. Ketika tu bertukar air hak cuci tadi, sesuatu hak cair yang cuci tadi tu, gula ke apa ke, ikutlah jatuh najis air ke atas dia, lalu tu berubah air tadi namanya air yang mutanajis, air yang terkena najis, sesuatu yang terkena najis. Itu dia panggil mutanajis, beza dengan najis. Jadi bahagian air yang keempat, kerana kita nak tahu untuk kita buat bersuci dah ni. Dan yang keempatnya air yang mutanajis. Air yang mutanajis ni bahagian yang keempat. Dan iaitu air yang mutanajis. Apakah air yang mutanajis? Iaitulah air yang mutanajis ni, bahagian yang keempat ni, ialah air yang jatuh najis. Air hak jatuh najis, jatuh padanya pada air, itu panggil air mutanajis. Air hak ditimpa oleh najis padanya pada air. Air yang didatangi padanya oleh najis, itu panggil air mutanajis. Air yang datang oleh najis padanya, ataupun air yang jatuh, air yang ditimpa. Siapa timpa dia? Najis. Najis timpa atas air, najis jatuh atas air, mutanajis. Itu syarat yang pertama. Jadi air yang jatuh najis padanya, najis tu jatuh atas dia, nak dikatakan air mutanajis ni, sama ada berubah, sama ada air tu berubah ke dari sudut warna, rasa, bau, berubahkah dia, atau tiada, yakni tiada berubah. Kena tambah gitu, nak suruh kita mudah faham. Air mutanajis ni air hak didatangi najis pada dia, pada air. Air tu ditimpa najis. Berubahkah air tu? Tak berubahkah air tu? Kalau kata berubah, maknanya warna tu jadi lain. Kalau kata berubah dari sudut bau, baunya jadi lain. Kalau kata rasa kecap, jadi lain. Itu panggil berubah. Sama ada berubah ke semua ke, salah satu ke, tak kira. Jatuh najis atas tu, tiba-tiba berubah salah satu. Contoh, najis lah air tadi. Apa ni mutanajis lah air tadi. Atau tiada, yakni tiada berubah air tadi. Tak berubah pun air tu. Kalau bau, tak ada bau. Kalau cuba kecap rasa, tak rasa. Kalau kata warna, lihat, tak ada warna apa. Ni. Tapi ditimpa najis atasnya. Berubah ke tak berubah? Air tadi tu pula syarat. Kata berubah ke tak berubah, apabila ditimpa ke atasnya najis tadi, padahal kurang daripada 2 kullah. Tapi air tu hak jatuh najis ke atasnya, sama ada berubahkah dia ataupun tidak berubahkah dia, dia tu pula, air tu pula tu kurang daripada 2 kullah. Dia kurang daripada 2 kullah, dengan maknanya air yang sedikit yang kurang daripada 2 kullah, air tu panggil air yang mutanajis. Kerana apa? Kerana dia jatuh najis atasnya, atas air tadi. Dan air tu pula kurang daripada 2 kullah. Umpamanya air dalam gelas, air dalam baldi, gulai dalam kawah, katakan. Ikutlah benda-benda yang cair, tiba-tiba jatuh najis atas dia. Jatuh tahi cicak atas dia contohnya. Berubah ke tak berubah? Air tu air mutanajis. Air tadi, kalau kata gulai pun, gulai mutanajis contohnya. Jatuh tahi lembu contohnya. Ikutlah di dalam satu bekas yang belum sampai airnya 2 kullah. Tak kira
berubah ke dia, tak berubah ke air tadi, tak kira, asalkan jatuh najis je, kerana dia tu belum sampai kepada dua kolah, maka air tadi dipanggil air yang mutanajis, air yang terkena najis. Maka boleh kau nak buat ambil air sembahyang? Tak boleh dah lah. Kalau kata air tu air mutlak asalnya, tiba-tibanya jatuh tahi di dalam baldi tersebut, jadi air tadi telah bertukar kepada hukum air yang mutanajis. Tu satu. Yang keduanya mana ni? Bawah ni yang kedua ni. Bawah dia. Apa tu air mutanajis? Langkau dulu. Air mutanajis ni iaitulah air yang jatuh najis padanya tadi, padahal dia tu 2 kullah dan lebih daripada 2 kullah. Sebelum hak dia nak bagi tahu qadar 2 kullah tu apa dia? Atas tu sikit. Ni nak katanya bahagian air mutanajis lagi. Air mutanajis ni air yang jatuh najis padanya, padahal 2 kullah dan lebih. Dia 2 kullah, lebih daripada 2 kullah, air yang banyak. Padahal dia berubah air tadi. Air tu berubah, air tu banyak, lebih daripada 2 kullah, tapi berubah pada rasa, sama ada berubah pada bau ataupun berubah pada warna, tak kira lah, berubah salah satu, maka najis ia air tadi bertukar hukum juga air mutanajis. Yang pertamanya air mutanajis ni air hak sedikit, tiba-tiba jatuh najis ke atasnya, berubah ke tak berubah, mutanajis, tak kira. Kalaulah maknanya lebih daripada 2 kolah, dengan bahasa kita air yang banyak, tapi dia berubah tu banyak, jatuh najis, berubah tu banyak. Tadi sedikit ke berubah dia, banyak ke tetap mutanajis kerana kurang daripada 2 kullah airnya. Ni air banyak, tapi nya berubah tu banyak pula dah. Kalau kata rasa, ada rasa najis ni. Kalau kata warna, ada berubah pada warna ni, pada air yang banyak 2 kullah lebih ni. Kalau kata rasa, warna, bau, bau tu ada baunya. Maka ketika tu air tadi tu najis sekaliannya, berubah jadi air mutanajis. Walaupun banyak sekalipun. Tu kalau air sedikit, berubah sedikit pun kira najis. Berubah banyak pun kira berubah tu sama ada banyak ataupun tidak, dia tak kira. Itu kalau air yang sedikit. Kalau air yang banyak, tengok. Kalau sedikit berubah, tak apa. Tapi kalau berubah tu banyak, kalau tak berubah, tak apa. Kalau berubah, bagi air tu air mutanajis. Tu kalau 2 kullah lebih. Baik, undur balik. Tu panggil air mutanajis, air yang jatuh najis. Sama ada berubah ataupun tidak, padahal air tadi kurang daripada 2 kullah. Ini kata hak bahagian pertama dulu. Air mutanajis ni air hak jatuh najis padanya, sama ada berubah ke air tu ataupun tak berubah ke air tu, oleh kerana dia tu kurang daripada 2 kullah, sedikit airnya. Ini kata air tu dihukumkan mutanajis, jadi air mutanajis. Ini kata begitu tu jikalau adalah najis itu, najis hak jatuh ke dalam air tu, hak tak cukup 2 kullah ni, sama ada berubah ataupun tiada tu, ni jikalau adalah najis itu ialah menajiskan air. Najis tu ialah dipanggil air najis yang menajiskan air. Kalau jatuh najis, hak najis tu menajiskan air kita, baru jadi air tu air mutanajis. Sebaliknya, bersalahan, jika najis tapi bersalahan jika najis tu yang tiada menajis akan dia akan air.
Bersalahan tak serupa dengan hukum jika jatuh tu najis. Tapi najis mana hak jatuh ni? Najis yang tiada menajis akan dia akan air. Apa air najis yang tiada menajis akan air ni? Yakni nak cerita najis hak tidak menajiskan air ni, manakala jatuh dia tak panggil mutan najis, tak panggil mutan najis, yakni yang diistisna akan dia akan najis, yakni najis yang diistisna, najis yang dikecuali, najis yang dimaafkan, atau panggil najis yang diistisna. Najis tu najis hak diistisna akan dia akan najis, najis hak dimaaf, najis hak dikecuali akan dia akan najis. Najis tu dimaaf. Mana najis hak dimaaf? Manakala jatuh dia pada air yang kurang daripada 2 kolah, tetap air tu air mutlak, tak nama air mutanajis. Mana? Iaitu najis hak dimaaf, najis yang diistisna, najis hak dikecuali ni, jatuh dia pun tak jadi masalah. Iaitulah bangkai. Iaitulah bangkai. Bangkai mana? Umum dulu. Bangkai-bangkai ni tiap-tiap benda hidup tiba-tiba mati tanpa sembelih hak jalan syarak, panggil bangkai lah. Umumnya najis bangkai tersebut. Tapi bangkai ni yang tiada mengalir darahnya, darah bangkai. Anak bangkai hak tak mengalir darah. Binatang hak mati hak tak mengalir darah gitu. Sesuatu yang tidak mengalir darah, bangkai hak tidak mengalir darah. Bila tak mengalir darah tu? Ketika dibunuh akan dia. Apabila kalau kita bunuh dia tak keluar darah, bangkai tu sama ada tak keluar tu memang tidak ada darah langsung binatang tadi, bangkai tersebut, ataupun ada darah tapi darah dia tidak mengalir. Masuk dalam kata najis hak dimaaf. Tu apa? Binatang bangkai hak mana kalau kita bunuh dia tak ada darah, memang dia tu tidak ada darah langsung, ataupun ada darah dia tidak mengalir. Binatang tadi, bangkai tadi tu panggil bangkai hak dimaaf. Ni dari sudut air. Dari sudut bab solat, hak tu tak dimaaf. Ni dalam bab air ni. Kita duk bicara sekarang bab air. Dalam bab air ada bangkai hak dimaaf. Kalau masuk dia tak najis air tadi, tak jadi mutan najis, tidak bertukar kepada mutan najis air tadi. Mana jatuhnya bangkai hak mana bangkai tu tidak mengalir darah dia kalau kita bunuh dia, satu, atau dibelah akan dia. Atau ni atas pada kata ketika dibunuh, takdirnya begini, iaitu bangkai yang tiada mengalir darahnya, darah bangkai, ketika dibelah akan dia akan bangkai tadi. Kalau kita belah anggota dia tidak akan mengalir darah. Kalau kita belah tu bila? Pada ketika hidupnya, hidup bangkai, dia hidup lagi. Manakala dia hidup lagi, kita pergi belah anggota dia, kita pergi kerak anggota dia. Tu belah, kita kerak anggota dia, kita cabut buang anggota dia, relaikan anggota dia. Tengok-tengok tak mengalir darah, ataupun ada darah tapi tak mengalir darah, ataupun tidak ada darah langsung, ikutlah. Itu panggil bangkai yang tidak mengalir darah. Kalau kita bunuh dia tak mengalir darah. Kalau kita belah dia, kerak anggota dia, waktu dia hidup pun tak mengalir darah. Itu panggil najis hak dimaaf. Contoh seperti lalat. Jatuh lalat dalam air kita yang tidak mencukupi 2 kulah tadi, maka ketika tu dimaaf, tak jadi masalah, tak jadi mutan najis. Dan kabu ni satu jenis binatang, dia duduk hinggap di tahi lembu, ghalibnya, itu panggil kabu. Itu jatuh dalam air kita, tak panggil mutan najis.
Dan kalau, yakni kalau jengking, ini panggil bangkai hak tak mengalir darah lah ni. Lalak, kabu, kalau jengking dan lipas tak mengalir darah, dan cicak tak mengalir darah cicak. Dan seumpama cicak, lipas, kalau jengking, kabu, lalak ni apa? Nyamuk, semut, ikutlah tiap-tiap serangga tu. Tiap-tiap hak jenis serangga ni dia panggil binatang ataupun bangkai yang tidak mengalir darah. Manakala jatuh dia ke dalam air kita, maka air kita tidak akan jadi mutanajis. Kerana dia adalah sesuatu yang diistisna, sesuatu yang dimaafkan. Dia tidak menajiskan air kita tadi. Tu dia panggil najis hak dimaaf. Najis yang maknanya najis hak bangkai tiada mengalir darah dia. Itu seumpama begitu. Baik. Jadi najis ataupun bangkai yang tidak mengalir jatuh ke dalam air kita, syaratnya tak dikatakan dia tu mutanajis. Ada syarat lagi. Ada syarat lagi. Syaratnya bukan semata-mata jatuh lalak, jatuh kabu, jatuh kalau jengking, nyamuk, lipah, cicak dalam air kita tu semata-mata jatuh. Oh, dimaaf kerana dia ni najis yang dimaaf. Tak jadi mutanajis dah. Ada syarat dia. Mana syarat dia? Jikalau tiada dicampurkan, jikalau kita tak campur padanya pada air, kalau kita tak buang, kalau kita tidak tohuk dia dalam air, bukan perbuatan kita yang buat, dia dengan bahawa jatuh sendiri. Tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dan jikalau tiada mengubahkan air. Kalau tak berubah air, bukan kita campur, jatuh sendiri, tapi berubah air tadi dalam gelas kita, yang air tu sedikit yang kurang daripada 2 kolah. Lalak jatuh. Lalak ni najis yang tiada menajiskan air, najis yang dimaafkan, bangkai yang dimaafkan. Kerana kategori dia bangkai yang tiada mengalir. Ikutlah jatuh lalak, cicak dan sebagainya, jatuh dalam air kita, gelas kita yang tidak mencukupi 2 kolah baldi kah, ikutlah. Jadi tengok, kita buat ke cicak tadi masuk dalam baldi kita? Bukan kita yang campur, jatuh sendiri. Kalau kita campur, mutanajis. Kalau kita buang, mutanajis. Kalau perbuatan kita yang buat, mutanajis. Berubah ke tak berubah? Syarat yang pertama tadi, bukan perbuatan kita, jatuh sendiri. Kalau kita buat, mutanajis. Tapi bukan kita. Walaupun bukan kita, syarat yang kedua, iaitulah jangan berubah air tadi. Air hak dalam baldi ke, air yang di dalam gelas ke, jangan berubah. Kalau berubah, tetap panggil mutanajis juga. Tak berubah, tak apa. Tu najis yang dimaafkan. Tu dah ada 2 syarat dia. Habis itu. Dan demikian lagi, yakni serupa itu jugalah pada hukumnya, yakni serupa pada hukum najis bangkai yang tiada mengalir ni. Apa ni serupa pada hukum bangkai yang tiada mengalir ni? Iaitulah diistisna pada syarat kita, kalau dia tu jatuh tak panggil mutanajis air tu. Demikian lagi serupa bangkai yang tiada mengalir tu jugalah hukumnya najis yang halus, najis yang terlalu kecil. Najis yang halus, najis hak terlalu kecil, tiada dilihat, yakni tiada dapat dilihat. Tak nampak najis hak halus ni, yang terlalu kecil ni kita tak nampak oleh mata yang pertengahan, mata orang ramai-ramai. Jangan kira mata tu hak diberi kelebihan oleh Allah, maknanya dia tu boleh lihat pada alam yang gaib ke contohnya. Tu tak kira mata orang ramai-ramai. Najis ni tak nampak ni gitu. Jadi najis ni diistisna, najis ni dikecualikan, najis ini dimaafkan. Atau najis yang terlalu halus, yang tak nampak dengan mata kita. Rayahnya kata najis ni dimaaf, najis yang halus ni dimaaf, yang tidak dapat lihat dengan mata pertengahan kita.
Zahirnya jikalau najis mughallazah sekalipun, kalaunya percik, maknanya air kencing anjing babi sekalipun, dimaaf. Kerana kita tak nampak dengan mata pertengahan kita, maka dimaaflah. Air tadi tetap jadi mutlak, walaupun najis tadi najis mughallazah sekalipun, daripada binatang anjing ataupun babi sekalipun, kita tak nampak dengan mata kita, tak nampak, air pun tak berubah. Lalu tu maknanya dimaafkan air tersebut, walaupun hakikatnya ada najis babi katakan, hakikatnya ada air kencing anjing katakan, tapi dimaafkan kerana tidak nampak dengan mata pertengahan kita. Lalu tu dimaaf. Sejenis-jenis najis yang tak dapat dilihat dengan mata kita, dimaaf. Walaupun hakikat ada najis sebenarnya, tapi tak nampak, dimaaf. Itu yang diuzurkan, yang dimaafkan. Jadi yang dimaafkan ni, yang pertama bangkai yang tidak mengalir, yang kedua iaitulah najis yang tak dapat dikesan dengan mata kita. Hak ni dimaafkan. Kalau jatuh dalam air, maka air tadi tetap jadi mutlak. Maka sekalian bangkai yang tiada mengalir darah tadi dan najis yang halus ni, maka sekalian najis hak diistisna tu lah, ada dua tadi tu. Kalau jatuh pada air, tiada menajiskan ia bangkai yang tiada mengalir darah ataupun najis yang halus ni, tiada menajiskan sesuatu yang cair dan air. Kalau jatuh dalam gula, lalak, tak menajiskan. Tapi syarat tadilah, bukan kita yang mencampur dia, dan tidak mengubahkan. Kalau gulai, tak mengubahkan gulai dengan bahawa tak ada bau cicak, tak bau semut, tak ada rasa. Kalau rasa serangga ke, kalau kita kecak, maknanya tidak menajiskan, habis kat situ. Ni. Atau dua kullah. Ni hak tadi, hak kita bagi tahu awal-awal tadi. Air mutanajis ni, yang pertama, air hak jatuh najis padanya sama ada berubah ataupun tak berubah, tapi air tu kurang daripada dua kullah. Jatuh najis, air tu air mutanajis satu. Yang kedua, air mutanajis ni air hak jatuh najis pada dia. Najis jatuh atas air tadi, tapi dia tu pula dua kullah dan lebih daripada dua kullah. Tadi sikit, hak ni lebih daripada dua kullah. Hak tadi kurang daripada dua kullah. Berubah ataupun tidak, jatuh najis maknanya jatuh najis hak menajiskan, kecuali daripada dua istisna tadi, dua dikecualikan, iaitulah bangkai yang tiada mengalir darah, dan juga apa tadi satu lagi, iaitulah najis yang halus, dengan syarat-syarat bukan kita yang buat, dengan syarat-syarat dia tidak mengubah. Maka maknanya dikecualikan dua tadi, jatuh sesuatu hak lain daripada tu, berubah ataupun tidak, najis sekiranya kurang daripada dua kullah. Adapun yang kedua, air nak dikatakan air mutanajis ni hak lebih daripada dua kullah pula, padahal dia berubah air tu, jatuh najis pada air yang lebih daripada dua kullah ataupun dua kullah jatuh najis, tapi dia berubah. Tengok dengan warna, ada warna tak sama dengan biasa. Kalau bau pula, ada bau, tapi kok lebih daripada dua kullah. Ada bau najis. Ataupun rasa, ada rasa, warna, ada warna. Satu lagi apa? Bau, rasa, warna. Tengok warna, berubah. Tu panggil berubah lah tu, salah satu saja. Maka najis ia air tadi, walaupun lebih daripada dua kullah. Tu bahagian yang kedua, panggil air tu air mutanajis. Habis kat situ. Dan qadar dua kullah itu,
Dan qadar 2 kullah itu, nak kata 2 kullah ni setara mana? Macam mana topik dia? Dan qadar 2 kullah itu, 2 kullah itu nak kata air banyak ni ialah qadar 2 kullah. Maka 2 kullah ni macam mana? Dan qadar 2 kullah itu ialah 500 ritlin Baghdad. 200 ritlin Baghdad. Ritlin ni kati. Kati mana? Kati Baghdad. Kati hak di negeri Arab tu, di Baghdad sana. Baghdad tu pun, kati hak Baghdad ni pun hak zaman pemerintahan Islam awal-awal dulu. Dia beza dengan hak sekarang ni. Hak kira hak dulu ni, hak dalam kitab kita ni, dia kira 500 kati Baghdad hak zaman pemerintahan Islam, tak sama dengan kati Baghdad hak sekarang ada. Dan tak sama dengan hak kita di Malaysia maknanya. Setara mana tu? 500 kati Baghdad ni. Kati-kati ni satu sukatan unit kiraan untuk alat timbangan. Itu dia panggil kati, untuk ditimbang. Kati. Ni kira hak di Baghdad dulu ni. Kalau kita sekarang ni tak kira dengan hak ni dah lah. Dia kira dengan isi padu air dah lah kita sekarang. Jadi kalau kira dengan liter, kata ulama ada pendapat jumhurnya, kalau kira liter 216 liter. Panggil 2 kullah lah tu, 216 liter. Panggil 2 kullah lah tu isi padu air tu, kalau kira dengan liter. Ada pendapat 197, ada pendapat 270. Tapi hak jumhur 216. Maknanya berlebih kurang lah di antara kesemua pendapat tadi. Maknanya 200 ke atas tu, 200 liter ke atas tu, ataupun ada pendapat 197 tadi, dia panggil 2 kullah lah tu. Tu hak kita sekarang. Ni hak dalam kitab. Dan qadar 2 kullah itu ialah 500 ritlin Baghdad. 500 kati hak dikira kati Baghdad hak pada zaman pemerintahan Islam awal-awal itu. Maka dobitnya, maka ukurannya untuk mencukupi 500 kati Baghdad ni dia begini katanya. Maka dobitnya, ukurannya, nak kata 2 kullah ni, kalaulah pada tempat yang 4 persegi. Kalau tempat tu kita buat 4 persegi, bekasnya ialah 1 zirah, 1 hasta serobok. 1 hasta serobok. Serobok tu 1/4. 1/4 hasta gitu. 1/4 hasta dengan zirah anu adam pada pihak panjangnya bekas tadi, dan lebarnya, lebar 4 persegi tadi, dan dalamnya, dalam bekas 4 persegi tadi. Naknya 1 hasta 1/4. Makna macam mana? 1 hasta ni, 1 ni kita, 1 dari siku sehingga hujung tangan, 1 hasta. 1 hasta ni 2 jengkar. 1 hasta 2 jengkar. 2 jengkar ni, 1 ni kita lah. 1 daripada siku kita sehingga hujung jari, tu panggil 1 hasta. 1/4 serobok. 1/4 tu letakkan jari kita 4. Letakkan jari kita 4. Tu panggil 1 hasta 1/4. Ni hak guru daripada kita tulis daripada guru-guru kita, cara kira dia begitu. 1 hasta maknanya siku hinggalah hujung jari kita, tu 1 hasta. Tambah lagi 1/4. 1/4 iaitulah 4 jari kita letak. Situ. Tu ukuran dia. Dari sudut panjangnya, bekas ni nak 4 persegi ni, dari sudut panjang dia, dari sudut lebar dia, dalam dia, semuanya 1 hasta 4 jari. 1 hasta 4 jari kita buat, 4 persegi, semua macam tu, dalam pun macam tu. Maka keluarlah isi padu air. Manakala kita buat bekas yang 4 persegi, 1 hasta 4 jari, 1 hasta 4 jari, 1 hasta 4 jari, 1 hasta 4 jari keliling tadi 4 segi, dalam dia pun 1 hasta 4 jari juga. Ketika tu air tadi dia akan jadi jumlahnya 216 liter. Jadilah 2 kullah air tersebut. Tu kira, cara kira dia. Maka kalau dalam cm, 1 hasta 4 jari ni lebih kurang 60 cm. 60 cm.
60 cm, 60 cm, 60 cm kali 60 kali 60, 60 kali 60, keluarlah 216,000 keluar. 216,000 cm ni bersamaan 216 liter. Jadi keluar natijah macam tu. Jadi 216 liter. Sebab tu pendapat jumhur ulama, 216 liter air ialah 2 qullah. Dengan caranya 4 persegi tadi, tempat 4 persegi, 1 hasta serobong, 1 hasta 4 jari, 1 hasta 4 jari, 1 hasta 4 jari, 1 hasta 4 jari, bawah dia, dalam dia pun 1 hasta 4 jari. Keluar natijahnya air tadi isi padunya 216 liter. Tu 2 qullah. Habis itu tu pada tempat 4 persegi. Dan pada tempat bulat, kalau bekah tu kita nak buat bulat. Bulat di sini bulat dengan makna silinder tu lah. Permukaannya bulat, panjang ke bawah, silinder kita panggil. Dan pada tempat nisbah kalau kita nak buat bulat silinder permukaannya, maka 1 zirok luasnya 1 hasta. Zirok tu hasta. 1 hasta luasnya, untuk luah dia 1 hasta. Apa maksud luasnya? Yakni mukanya, bulatan tu. Bulatan dia, bulatan di sini dengan makna apa dia panggil, diameter. Kalau bulat, garis tengah tu, garis tengah tu ialah 1 hasta. Bulat gitu, garis tengah dia 1 hasta. Kalau nak buat bulat telaga, contohnya telaga kita nak buat bulat. Jadi kalau kita nak buat 4 segi, 4 segi mudah saja. 1 hasta 4 zirok, 1 hasta 4 zirok, 1 hasta 4 zirok, 1 hasta 4 zirok. Dalam pun sama, keluar isi padunya 216 tadi liter. Kalau nak buat bulat, 1 hasta untuk diameter dia. Bulat, garis tengah dia, garis apa dia panggil? Garis pusat. Garis pusat dia 1 hasta. 1 lengan kita tu lah. 1 hasta. Dan 2 zirok setengah. Kalau dalam dia pula, dah bulat tu diameter dia 1 hasta. Dari pihak dalam tu pula. Dan 2 zirok setengah dalamnya. Untuk dalam 2 hasta, 2 zirok, 2 hasta, 2 tangan kita tu setengah pula. Kerak 2 tangan tadi. Dekat 2 lah setengah. 2 zirok, 2 hasta setengah dalamnya. 2 hasta setengah dalamnya. Kalau nak ikut cm tu saya tak kira. Saya kira 4 persegi tadi. Kalau 4 persegi tadi, 1 hasta 4 jari tu 60 cm. Tapi kalau hak ni saya tak kira hak ni. 2 hasta setengah dalam dia. Ni kalau permukaan bulat. Dan manakala adalah luas diameter tadi tu 1 zirok, 1 hasta, maka keliling dia automatik dia akan jadi 3 zirok. Kena buat 3 zirok. Keliling dia kita kena buat, bukan automatik, kita kena buat lah. Keliling dia tu, ukur lilit dia panggil. Keliling dia tu, hak diameter dia 1 hasta. Keliling dia tu, bulatan tu, kena buat 3 zirok, 3 hasta. Dan 1 subong 1/7 zirok. Maknanya 1/7 hasta. Kena buat untuk bulatan dia. Maka jadilah isi padu air tadi, jumlahnya akan jadi 2 qullah. Iaitulah 216 liter tadilah akan keluar gitu. Dan pada tempat yang 3 persegi pula, kalau bekah tu kita nak buat 3 persegi, maka 1 zirok setengah lebarnya. Lebar dia 1 hasta setengah. Lebar dia 1 hasta setengah. Dan panjang ke atas dah 3 segi. Hak tu pun maknanya 1 zirok setengah. Dan 2 zirok pada pihak dalam pula, 2 zirok, 2 hasta dalamnya. Maka keluarlah isi padu air tadi 216 liter. Kalau buat macam tu, tu kena pada orang yang pakar lah dalam buat ni. Orang ukur apa semua tu. Cuma untuk kitanya 216 tu ialah 2 qullah liter air tu. Habis faslun wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Kita masuk kitab seterusnya.
Boleh faham tak? Ya. Jatuh najis. Air itu akan jadi dua kolah. Jadi tak berubah, jadi cuci. Jadi cuci. Kalau kita tambah jadi dua kolah, jadi cuci. Samalah dengan mesin basuh tu. Masalah mesin basuh, dia kurang daripada dua kolah air tadi. Maka secara nak selamatnya, kita ambil baju, kain, mana kita yakin ada najis. Hak kita yakin, hak tak yakin dia masuk dalam kata najis yang halus tadi. Hak yakin najis, kita basuh luar dulu. Basuh kat luar dulu, belah dulu. Maknanya belah dengan air jatuh atas dia, turun ke bawah. Tak sabun pun tak apa, belah. Masukkan dalam mesin basuh kita. Kalau tidak, jadi mutanajis. Maknanya air tadi bercampur dengan najis. Itu satu, untuk kita selamat. Kerana kita nak buat solat ni. Yang kedua, ada pendapat kata mesin basuh tu cuci airnya, tak jadi mutanajis. Walaupun jatuh baju kita tu yang terkena najis sekalipun, takkan jadi mutanajis. Ni masalah auto lah. Kalau manual tak jadi masalah, kerana kita boleh belah di tempat spring itu. Kalau kita belah air daripada atas keluar bawah pulak, tak ada masalah. Ni hak manual, kita tak boleh nak buat apa. Jadi hak manual ni ada pendapat juga. Ya. Auto. Sasu. Hak auto ni ada satu pendapat lagi. Ulama kontemporari kita kata tak jadi masalah. Bahasan dia nak kata mutanajis air najis yang jatuh padanya. Najis hak jatuh, najis tu timpa atas dia, baru jadi mutanajis. Kalaulah air timpa atasnya, hilang najis tadi. Itu kaedah. Ni ulama bahas. Tak jadi mutanajis lah mesin basuh tadi, kerana najis duduk dalam di kain kita. Air yang timpa, bukan kita masukkan najis ke dalam air, bukan kita masukkan sesuatu yang mana baju kita terkena najis, kita masukkan ke dalam tu. Hak ni dia panggil najis menimpa atas air. Ya, mutanajis tadi. Kan tadi takrif dia, air mutanajis ni ialah air yang mana. Iaitulah air yang jatuh oleh najis. Najis tu jatuh atas dia. Baru panggil mutanajis, syarat dia. Ada pun hak ni, masalah mesin basuh auto ni, najis duduk dalam air yang jatuh. Bila air yang jatuh, air ni dia jadi kuat dengan sendirinya, kerana dia jatuh. Dia boleh mengalahkan najis tadi, maka tidak dikatakan mutanajis. Itu ada setengah pendapatnya begitu. Walhasilnya, untuk kita cermat, untuk kita ihtiyat, dan ramai juga guru-guru kita berpegang dengan hak pertama tadi, basuh di luar dulu. Basuh di luar dulu. Hak mana najis kita, kain kita, hak kita yakin lah. Hak tak yakin tak jadi masalah, tak persoal tu. Hak kita yakin memang ada najis tadi, terpercik dengan najis, ada kita kicik umpamanya, tak kira lah, memang kita yakin. Basuh dulu kat luar, letak dalam mesin, tak jadi masalah. Habis cerita. Itu kemudahan untuk kita. Itu untuk ihtiyat. Baik, mana kat sini? Muka surat, kitab tazkirah, muka surat 3, perenggan yang pertama, baris yang ke 5 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Maka berkata hamba, bukan hamba, buang ta tu, ta belakang tu lebih.
Maka berkata hamba, hendaklah kita tahu, kata pengarang kita ni, hendaklah kita tahu, kita ambil tahu bahawasanya segala umur, segala waktu-waktu ni yang telah lalu di atas kita anak Adam ni, ialah 5 umur. Ada 5 waktu hak kita akan lalu dia. 2, satunya telah lepas. Yang kedua, kita sekarang ni ada 3 lagi di hadapan. Ada 5 waktu hak kita kena lalu dia. Maka kita kena ambil tahu, kata dia. Kerana dulu dia bagi tahu kepada kita, dia duk perhati kepada keliling kelalang dia, di sekeliling persekitaran dia ramai orang yang terlalu mengejar dunia, yang tidak maknanya tahu, tidak ambil tahu tentang apakah yang sepatutnya kita akan hadapi di hadapan sana, sehingga dia ralik, sehingga dia leka terhadap kehidupan dunia ni, seolah-olah di sinilah tempat pengakhiran bagi dia, tidak ada akhirat. Lalu tu dia nak cerita pada kita ni, kita kena ambil tahu bahawasanya segala umur ni kita lalu dia ada 5 umur kesemuanya. Ada 5 umur secara kasar-kasar. Maka bagi tiap-tiap satu daripadanya, daripada 5 umur ni, kita akan lalu dia ni, ada masa-masa yang tertentu. Ada masa-masa yang tertentu. Ada masa-masa dia. Dan sabit bagi kita. Dan benda tu mesti akan terjadi di kita 5 umur ni. Pada tiap-tiap satunya, satu daripada 5 umur itu, beberapa kelakuan, beberapa perangai yang bersalah-salahan dan yang serupa. Ada hak serupa, ada hak tak serupa. Maknanya kita berada di atas dunia ni, contohnya umur sendiri tu, umur kita ketika mana kita hidup, ada yang sama 60, ada yang tak sama. Ada orang tu 59, ada orang tu 50 sahaja. Tu tak sama kelakuan. Ada yang sama. Kalau kata miskin kaya, ada tak sama. Dia tu Allah Ta'ala bagi dia serupa miskin. Ada orang tu Allah Ta'ala bagi dia kaya. Ada tak sama, bersalah-salahan. Mana 5 umur tu? 5 umur yang kita akan lalu ni. Yang pertama, umur yang pertama daripada 5 umur itu ialah daripada ketika menjadi Tuhan. Yakni mulai daripada tu dia panggil min lil ibtida. Dalam bahasa Arab min tu ada banyak makna. Min dengan makna lil ibtida, yakni kalau kita terjemahkan mulai daripada gitu. Umur yang pertama hak telah kita lalu dah hak ni. Ada 5 umur. Yang pertamanya hak ni kita lalu dah. Yang pertamanya daripada 5 umur tu yang kita lalu dah hak pertama ni, ialah mulai daripada ketika menjadi oleh Tuhan, menjadi oleh Allah. Allah Ta'ala menjadikan akan nenek kita, iaitulah Sayyidina Adam. Allah Ta'ala menjadikan tok kita, iaitulah Sayyidina Adam, dan menghimpunkan pada belakangnya, belakang Sayyidina Adam tadi, Allah Ta'ala himpunkan di atas sulbi. Belakang dengan makna sulbi. Sulbi atas belikak ni, atas belikak, atas sulbi Sayyidina Adam, Allah Ta'ala letakkan di sana beberapa benih. Ada banyak benih-benih, anak-anak cucunya cucu Nabi Adam. Allah Ta'ala letak di atas sulbi dia ramai banyak benih-benih daripada anak cucu Nabi Adam AS, yang ialah anak cucu ni hak akan keluar daripada zuriat dia. Ni ada di dalam sulbi Nabi Adam AS. Kita pun ada dalam tu. Ni hak kita lalu dah. Cuma kita tak ingat, kita tak tahu. Ni alam yang pertama. Dia panggil alam zurri, alam zuriat. Kita tak ingat ni. Tapi kita ada dah tika tu. Maknanya benih kita tak hidup lagi, tak ada lagi jasad kita. Benih kita ada dalam sulbi Nabi Adam AS. Dia panggil alam zurriyah, alam zurri. Duduk dalam sulbi Nabi Adam AS. Semua duduk sini. Duduk di dalam sulbi Nabi Adam.
Jadi banyak benih-benih anak cucu Adam ada yang bertuah. Anak cucu Nabi Adam tu yang bertuah benihnya. Yang ini yang bertuah tu yang beriman. Ada benih yang beriman di dalam sulbi Nabi Adam. Ketika mana Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam tadi berhimpun semua sekali di dalam sulbi Nabi Adam tu lah. Ada hak bertuah, ada hak beriman. Dan yang celaka, yakni ada yang celaka, ada hak kafir maknanya, di dalam sulbi Nabi Adam AS, duduk dalam alam benih ketika itu. Maka senantiasalah, dah semua tadi duduk berhimpun di dalam sulbi Nabi Adam, maka sentiasalah berpindah-pindah, yakni benih-benih tadi, benih-benih yang ada dalam sulbi Nabi Adam tadi, sehinggalah kiamat akan jadi manusia benih-benih tadi. Maka senantiasalah berpindah-pindah benih-benih tersebut tadi, daripada hujung-hujung sulbi bapa-bapa, daripada hujung-hujung sulbi bapa-bapa kepada rahim-rahim ibu-ibu. Asal daripada maknanya sulbi Nabi Adam, semua berhimpun kat situ. Lalu tu dijadikan Sayyidatina Hawa. Maka saya berubah pula, berpindah benih daripada hak Nabi Adam tadi, pindah kepada rahim, iaitulah rahim Sayyidatina Hawa. Pindah kat sana. Bila pindah kat sana, keluar pula anak kepada Nabi Adam. Berpindah benih tadi kepada anak lelaki bagi Nabi Adam. Duduk situ, dia berkahwin pula, berpindah kepada isteri anak bagi Nabi Adam. Duduk kat situ pula, keluar anak, berpindah kepada anak lelaki, cucu lelaki maknanya Nabi Adam. Berpindah. Asal daripada Nabi Adam, berpindah kepada Sayyidatina Hawa, keluar anak lelaki, duduk di sulbi anak lelaki, berkahwin dengan perempuan pula, pergi kepada rahim perempuan, keluar anak, hak anak lelaki pula ia akan berpindah ke anak lelaki. Begitulah seterusnya, berpindah sampai kita sekarang ni. Gitu cara dia. Maka senantiasalah berpindah-pindah benih tadi tu, hak asal daripada sulbi Nabi Adam ni, berpindah-pindah daripada hujung sulbi bapa-bapa kepada rahim-rahim ibu-ibu. Berpindah kepada rahim ibu-ibu. Dan rahim-rahim ibu tu pula, daripada rahim ibu berpindahnya tadi kepada sulbi-sulbi bapa. Kepada sulbi-sulbi bapa ni bukan naik kepada bapa balik, tidak, kepada anak jantan dia itulah yang akan jadi bapa tu, akan berpindah kepada anak lelaki dia, akan jadi bapa tu. Berpindah manakala dia berkahwin, pergi kepada rahim isteri dia. Isteri dia tadi akan bawa kepada anak lelaki dia, akan jadi bapa, berpindah kepada isteri dia pula. Begitulah seterusnya, sampailah kiamat akan berlakunya begitulah. Hinggalah bahawa keluar satu-satu, seorang demi seorang daripada mereka, daripada benih-benih tadi itu akan keluar seorang demi seorang, keluar di antara bapa-bapa mereka itu, yakni di antara pencampuran air mani bapa-bapa mereka itu dengan ibu-ibu mereka itu, akan keluarlah daripada bapa-bapa masing-masing, daripada rahim ibu masing-masing dengan pencampuran air mani tadi. Keluar asalnya daripada sulbi Nabi Adam alaihi salam. Tidak akan, maknanya kiamat tidak akan berlaku kiamat, maknanya selagi mana benih-benih tadi tidak akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala ke semua sekali. Bermakna benih tu ada di Nabi Adam tadi berpindah akan habis sehinggalah pada hari kiamat. Sampai saja nak dekat kiamat, ketika tu benih sudah tidak ada. Manusia berzina pada zaman syirarun nas, pada zaman sejahat-jahat zaman, maknanya tidak ada lagi yang Islam, tidak ada lagi yang beriman, adanya semua sekali hak sembah berhala, hak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, hak jahat. Maka ketika itu mereka itu berzina tapi tidak ada anak, tidak ditakdirkan oleh Allah Taala anak. Kerana apa? Benih sudah tidak ada dah ketika itu. Sampai sebelum tu je, tak ada dah beranak ketika itu. Maka ketika itulah berlakunya hari kiamat. Ketika itulah berlaku hari kiamat. Benih-benih sudah tidak ada. Itu umur yang pertama kita telah lalui dia. Nanti dia akan hurai kepada kita ayat Al-Quran pada bicaraan pada muka surah 4. Bicaraan umur yang pertama. Dia akan hurai kepada kita satu-satu.
Umur yang kedua, umur yang kedua daripada 5 umur itu ialah daripada keluar kita, ialah daripada mulai daripada yang kedua, dengar, boleh dengar. Yang kedua, umur yang kedua daripada 5 umur itu, umur yang kedua hak kita lalu ni ialah mulai daripada tu milil ibtida, mulai daripada keluar kita manusia. Tadi duduk dalam benih, dalam sulbi-sulbi, berpindah randah, seorang demi seorang, sampai kepada kita. Kita lelaki ni pun ada sulbi tadi tu, benih tadi tu dalam sulbi kita. Manakala kita berkahwin, dia akan berpindah kepada rahim ibu kita, rahim isteri kita. Manakala duduk di isteri kita, dia akan keluar menjadi anak lelaki, berpindah kepada anak lelaki kita. Bagi keturunan dia tadi. Maka umur yang kedua daripada 5 umur itu ialah mulai daripada keluar kita manusia. Kita keluar manusia ni, keluar di antara 2 ibu bapa kita tadi. Manakala kita keluar hingga sampai waktu mati kita masing-masing. Ni umur yang kedua sekarang ni lah. Kita keluar daripada rahim ibu kita, jadi manusia, daripada benih tadi jadi manusia. Sekarang ni umur yang kedua. Ni umur yang paling penting sekali bagi kita. Ni umur yang kedua ni umur yang paling penting sekali. Umur yang mana umur saat sekarang ni, waktu hak kita ada sekarang hak di nombor 2 ni ialah umur untuk kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka selamat kita ke tak selamat ke kita tengok di umur ni, umur yang kedua ni, iaitulah umur yang diperintah oleh Allah Taala untuk kita junjung perintah dia, buat apa hak dia suruh. Maka natijahnya di akhirat kelak. Ini umur hak paling penting, umur yang paling penting sekali. Maka kita jangan galik. Sebab tu jangan galik ni, kerana ni umur yang paling penting sekali. Mula daripada kita keluar daripada maknanya di atas asbab 2 ibu bapa kita tadi, hinggalah sampai waktu mati kita masing-masing. Sehinggalah kita mati nanti, kerana rukun bagi hidup, bagi tiap-tiap manusia, hak selain daripada Allah Ta'ala yang hidup, Allah Ta'ala pun hidup juga. Tapi hak hidup, hak selain daripada manusia ni, daripada makhluk dia ni, hak hidup semuanya rukunnya pasti akan mati, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hak lain semua yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana syair kata, al-lailu mahmam tala, malam itu walaupun sepanjang mana malam sekalipun, la budda min tulu'il fajr, mesti akan ada ketika mana dia akan maknanya keluar hak lain pula, iaitulah terbit fajar. Malam setara mana panjang pun akan keluar fajar. Al-umuru, begitulah umur kita, katanya syair, mahman tala, selama mana pun umur yang Allah Ta'ala bagi pada kita, fala budda min nuzulil qabri, mesti kita akan turun ke alam kubur. Mesti, tidak dapat tidak, kerana rukun hidup itu ialah mati. Maka ni umur yang paling penting sekali sebelum kita menimpa mati akan datang. Sehinggalah ke alam kubur masing-masing, dan keluar manakala kita mati, dan keluar daripada dunia ini, iaitulah kita akan berhijrah ke alam barzakh nanti. Itu umur yang kedua. Yang ketiga, yakni umur yang ketiga daripada 5 umur itu, umur yang ketiga ialah daripada, yakni ialah mulai daripada
keluar kita manusia daripada dunia. Kita keluar daripada manusia dengan mati masing-masing. Manakala kita mati berada di alam barzah. Itu panggil umur yang ketiga lah ni. Hingga mana tu? Hingga bangkit pula oleh Allah Ta'ala. Hingga Allah Ta'ala membangkit pula, akan kita dengan rupa kita yang hancur itulah Allah Ta'ala akan bangkit kita sekali lagi. Ketika tu kita akan berada di alam akhirat. Umur yang ketiga dia panggil alam barzakh. Mati kita dalam kubur ni dia panggil alam barzakh, di atas pendapat jumhur. Tak panggil alam akhirat lagi. Alam akhirat setelah kita bangkit daripada kubur, berada di padang mahsyar. Mula daripada situ dia panggil alam akhirat. Adapun dalam kubur, alam barzakh. Apa alam barzakh ni? Seolah-olah seperti tempat berhimpun lah. Sempadan, tempat berhimpun. Mugi dululah. Contohnya kalau kita nak pergi ke negeri Siam contoh, dia akan berhimpun dulu di sempadan tu. Dia akan berhimpun ramai-ramai, berduduk kat situ ramai-ramai. Cukup dah kah pok-pok kita? Cukup dah? Jom, baru pergi. Itu tempat berhimpun dia panggil. Itu alam barzakh, berhimpun situ. Ada pergi dulu, ada pergi kemudian, tapi bangkitnya sekali. Itu di alam akhirat bangkitnya sama-sama. Tapi alam barzakh ada hak pergi dulu, ada hak pergi kemudian. Itu alam barzakh seolah-olah seperti sempadan lah. Seolah-olah seperti sempadan. Itu di dalam kubur nanti. Itu umur yang ketiga. Maka kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dengan rupa kita hak sekarang ni lah. Rupa kita sekarang ni. Yang keempat, umur yang keempat. Yang keempat daripada 5 umur itu ialah daripada keluar, yakni mulai daripada kita keluar, kita bangkit manusia ni, kita ni daripada kubur masing-masing. Dia panggil al-ba'si tu kan. Kita bangkit dah daripada kubur. Tadi alam barzakh, kita pun bangkit daripada alam kubur, dia panggil al-ba'si, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Atau kalau tidak ada kubur, atau daripada tempat yang menghendaki oleh Allah Ta'ala bagi hari bangkit itu. Kalau orang tidak ada kubur kat dalam perut ikan ke, dalam perut harimau ke, ikutlah tempat dia mati tu. Dia akan dibangkit daripada situ. Dan manakala begitu, himpunlah pada satu tempat. Manakala kita bangkit daripada kubur, kalau orang tidak ada kubur, di mana-mana tempat sekalipun dia akan dibangkitkan dan dihimpunkan, himpun pada satu tempat, iaitulah di padang mahsyar nama dia. Kerana apa tu dihimpun kat situ? Kerana timbang menimbang amalan. Kerana nak timbang amalan kerja buat kita ni lah. Tiap-tiap kerja buat hak kita buat, daripada mata kita, tangan kita, ikutlah serba-serbi kerja buat kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada amalan baik ataupun amalan jahat. Itu ketika di padang mahsyar. Dan periksa amalan dah akan dikira satu-satu, timbang satu dah, kena kira pula. Kena kira pula. Dan ketika itulah manakala selesai semua sekali, meniti di titian sirat hingga akhirlah, kata dia ilal akhir tu dia panggil rumus, hingga akhir, ilal akhir. Atau meniti titian sirat semua sekali akan kita lalui itu pada umur yang keempat. Nanti satu-satu tu dia akan hurai kepada kita pada bicaraan umur yang keempat ni. Dia bagi tahu awal-awal. Yang kelimanya, yang terakhir, umur yang kelima yang kita akan lalui dia. Yang kelimanya daripada 5 umur yang kita lalui ialah daripada waktu masuk kita. Bermula daripada waktu masuk kita. Kita siapa? Yang baik ni lah, orang yang beriman, masuk ke dalam syurga. Ini dia panggil mauqif terakhir, tempat yang terakhir sekali, kesudahan bagi kita orang yang beramal baik, orang yang beriman, ke dalam syurga. Hingga tidak berkesudahan duduk di dalamnya, di dalam syurga tadi, dengan keadaannya senang linang. Senang linang tu baca, jangan baca senang lindang, tak faham. Dengan senang linang duduk dalam syurga, dan dengan sukaria seronok duduk dalam syurga. Atau daripada waktu masuk orang-orang celaka, orang-orang kafir, dia masuk ke mana? Ke dalam neraka. Masuk tu
dengan masing-masing kelakuan yang amat-amat kita takut mendengar dia. Apatah lagi, lebih-lebih lagi terkena, yakni apabila kita kena neraka, na'udzubillahi min zalik. Dia minta doa daripada Allah, mudah-mudahan kita dijauhi daripada azab masuk ke dalam neraka Allah. Adapun orang kafir, dia masuk dalam neraka, sehingga itulah maknanya selama-lama masuk dalam neraka. Ini umur yang kelima. Habis kat situ. Maka dari sini, dengan sebab itulah hak kita ada 5 umur ni, maka dari sinilah kita kesemua telah yakin bahawasanya kita sekarang ini, sekarang kita duduk di atas dunia ni, ialah di dalam umur yang kedua jua. Duduk dalam umur yang kedua baru dia kata. Ada lagi berapa umur lagi? 5 umur lagi kita akan lalui. 3 umur lagi ke depan kita akan lalui dia. Sekarang duduk di stage nombor 2. Lalu tu janganlah sesekali kita lupa daripada melalui kita kepada 3 umur lagi, iaitulah di alam barzakh, di alam akhirat, mahsyar, dan juga akhir sekali syurga ataupun neraka. Jangan kita lupa kepada 3 umur yang lagi sebelah hadapan ini. Hadapan lagi akan datang tu. Dan adalah tiap-tiap daripada 5 umur itu, tiap-tiap satu daripada 5 umur tadi, satu daripada umur alam zuriat tadi, sehinggalah di alam akhirat syurga neraka tu, hamba akan huraikan, hamba akan bahaskan, kata dia, dengan qada jahil hamba lah, dia kata. Qada hak reti lah, dia kata, yang akan hamba hurai dia dengan tafsil satu-satu hingga akhir, insya-Allah taala, katanya. Mudah-mudahan dapat kaum-kaum hamba, kawan-kawan hamba semua ni yang taif-taif mengambil fikir sehingga terang dan yakin pada hati masing-masing bahawasanya kita kesemua ini tidaklah mendapatkan sebenar-benar senang, melainkan dengan masuk kita ke dalam umur yang kelima, yakni umur yang kelima tu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kat situ bicaraan umur yang pertama. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.